Abdullah bin Amr bin Al-Aus radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Daripada Abdullah bin Amr bin Aus radhiyallahu anhuma, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, nescaya Allah membalas ke atasnya dengan 10 selawat. Hadis ni satu hadis yang masyhur, yang kerap kali kita dengar, banyak ustaz-ustaz sebut, berkenaan dengan kelebihan orang yang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok dulu apa keterangan yang dia nak sebut di sini. Keterangannya, sesungguhnya selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai manfaat dan kelebihan yang sangat besar di dunia maupun di akhirat. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata dengan pengarang kitab ni, orang yang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mempunyai manfaat dan kelebihan yang sangat banyak di dunia dan juga di akhirat. Sekarang kita akan tengok apa kelebihan-kelebihan yang disebut oleh para alim ulama. Dan kalau kita buka dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah habaq dalam ayat ni, dalam surah Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama pun dia bahas bagaimana Allah Ta'ala selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana pula malaikat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijawab di dalam kitab, Allah Ta'ala selawat dekat Nabi dengan cara melimpahkan rahmat yang begitu banyak ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah selawat dekat Nabi dengan cara macam mana? Melimpahkan rahmat yang begitu banyak ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalil yang mana disebut dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utuskan Muhammad melainkan untuk membawa rahmat ke seluruh alam. Kan? Dah wafat lebih daripada 1400 tahun, tapi nama Nabi Muhammad tak pernah lupa dalam ingatan sejarah manusia. Bahkan disebut setiap masa dan setiap saat nama Nabi Muhammad. Tak ada seorang pemimpin pun yang sehebat seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Sebab apa? Sebab Allah angkat martabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seawal-awal dalam perjalanan Isra' wal Mi'raj, kita ada dalam bulan Rejab ni, kan? Yang mana masuknya dalam bulan Rejab, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berdoa dengan satu doa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nak baca Allahumma barik lana fi Rajab pun boleh, tapi yang lebih tepat Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi Nabi berdoa dengan doa ni, yang mana dalam peristiwa dalam bulan Rejab, banyak ulama mengatakan adanya peristiwa Isra' wal Mi'raj. Kita buka dalam surah Al-Isra' ayat yang pertama, Allah Ta'ala sebut subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat tu panjang, tapi saya nak fokus pada perkataan bi'abdihi. Subhanalladzi asra, maha suci kami, asra memperjalankan, bi'abdihi hambaku, lailan minal masjidil haram, pada waktu malam daripada masjidil haram ke masjidil aqsa sampai ilal akhir ayat, kalau nak terjemah. Tapi nak fokus pada perkataan bi'abdihi. Pada malam Nabi diangkat Isra' Mi'raj lagi, Allah Ta'ala telah mengisytiharkan bahawasanya Nabi Muhammad ini adalah
Hambaku. Tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra, hambaku. Kita hidup atas dunia ni, kita belum lagi diiktiraf sebagai hamba. Kita baru makhluk Allah lah. Belum lagi diiktiraf sebagai hamba Allah. Kan? Nak iktiraf macam mana? Kalau duduk atas dunia pun kita banyak langgar perintah Allah. Kan? Allah suruh jadi lelaki, teringin jadi perempuan. Kan? Mahkamah syariah panggil nak murtad pula. Kan? Macam mana nak jadi hamba? Kan? Banyak sangat manusia yang langgar perintah Allah. Maka kita belum layak jadi hamba Allah ni. Bila kita akan diiktiraf sebagai hamba Allah? Kita hanya diiktiraf sebagai hamba Allah ketika mana kita hidup atas dunia ni taat perintah Allah, tinggal larangan Allah, dan bila kita mati dalam keadaan yang soleh, mati dalam keadaan husnul khatimah, waktu tu baru Allah akan anugerahkan kepada kita ni hamba Allah ke tidak. Kan? Dalil dia mana? Dalil dia buka dalam Al-Quran. Allah Ta'ala seru, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, mai balik ke aku dalam hang seronok, aku pun seronok dengan hang. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu sebagai hambaku. Waktu tu baru Allah iktiraf kita. Sedangkan Nabi Muhammad waktu dia hidup lagi dalam perjalanan Isra wal Mi'raj lagi, Allah Ta'ala telah mengangkat Nabi Muhammad sebagai hambaku. Mana tak hamba, mana tak jadi kekasih. Kan? Pada tahun tu saja Nabi Muhammad diuji dengan kehilangan dua orang yang Nabi sayang. Kan? Nabi kehilangan Sayyidatina Khadijah, dan Nabi kehilangan dengan Abu Talib yang menjadi tonggak perjuangan dakwah Nabi SAW. Dua orang kuat, dua orang supporter yang paling kuat backing ataupun backup Nabi SAW dalam dakwah. Mereka ni dua-dua Allah cabut nyawa, dan Nabi Muhammad redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ganti dekat Nabi dengan dibawa berjalan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Ini kelebihan Nabi Muhammad SAW. Maka satu orang yang kalau dia ada kelebihan di sisi Allah, dan kita pula berselawat, maksud kata, kira orang kata bahasa kita kira pergi cari muka lah. Kan? Dia cari muka. Kan? Kalau bos tu boleh bagi projek, kita cari muka kan, tak cari muka lah. Kan? Hantar mesej, bila boleh lunch sekali. Tidak, lama kita tak jumpa ni. Kan? Malam ni free dah, jom dinner. Malam ni jom pergi main futsal. Kalau bos tu kaki futsal lah. Kalau bos tu kaki bowling, main bowling. Kalau bos tu kaki golf, main golf. Tu pasal pasal nak cari muka. Nanti lepas 2-3 bulan ajak main golf sekali, boleh lah kot dapat projek 5 juta. Contoh. Tu hubungan kita dengan manusia. Macam mana kita nak cari muka dengan Nabi Muhammad? Kita nak cari muka dengan Nabi Muhammad dengan memperbanyakkan selawat kepada Nabi SAW. Jadi dalam ayat ni dia kata apa? Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi SAW. Okey, kalau Allah berselawat kepada Nabi dengan melimpahkan rahmat yang begitu banyak ke atas Nabi, maka macam mana pula malaikat berselawat kepada Nabi SAW? Malaikat selawat dekat Nabi dengan berdoa kepada Allah supaya ditambahkan lagi rahmat yang begitu banyak ke atas Nabi SAW. Dan saya harap tuan-tuan dapat faham bagaimana Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi SAW. Lepas Allah cerita kat kita yang Allah dan malaikat selawat kepada Nabi, maka lepas tu baru Allah seru kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, sampaikanlah selawat dan salam kamu ke atas Nabi SAW. Okey, dia kata apa di sini? Ayat di atas menyatakan bahawa Allah dan para malaikatnya berselawat, berdoa ke atas Nabi SAW. Justru orang-orang yang beriman diseru supaya berbuat demikian juga. Ini menunjukkan selawat ke atas Nabi SAW ialah itu satu ibadah yang sangat mulia,
kerana dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya manusia beriman melakukannya. Kan? Dia kata apa? Orang yang beriman dia tidak akan lupa selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu cara kita nak cek iman kita. Kan? Macam mana cara kita nak ukur iman kita? Apakah kita ni orang yang beriman ataupun orang yang kurang iman? Maka kita tengok tiap-tiap hari ada tak kita selawat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang lain Nabi kata apa? Siapa yang selawat dekat aku pada pagi hari lepas subuh ni, lepas subuh dia selawat 10 kali, malam petang sat lagi dia selawat lagi 10 kali, maka dia itu akan mendapat syafaat aku di yaumul qiyamah nanti. Jadi kita ni kalau boleh habis-habis lekeh tu satu hari 10 kali pagi 10 kali petang, bukan susah pun. Simple selawat ni yang paling afdal selawat dalam macam tahiyat akhir tadi, dia panggil nama selawat Ibrahimiyah. Itulah selawat yang paling autentik, itulah selawat yang paling sahih, yang itulah selawat yang paling tinggi martabat dan darjatnya. Kita selawat seperti mana kita selawat tadi dalam semayang kita. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Yang tu yang paling autentik. Tapi selain daripada tu ada selawat-selawat lain. Selawat paling simple, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada orang dia selawat, dia bubuh perkataan Sayyidina. Dia bubuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh juga, tak ada masalah. Saya bab tu saya tak suka bergaduh. Jangan kita jadikan satu isu tu satu isu yang besar. Kadang-kadang bergaduh ustaz-ustaz. Kawan ni kata tak boleh bubuh Sayyidina, kawan ni kata boleh bubuh Sayyidina. Padahal ulama-ulama telah bahas panjang masalah tu. Ulama-ulama telah bincang panjang. Tuan-tuan nak selawat dengan Sayyidina, terpulang kat tuan-tuan. Tuan-tuan tak mau selawat dengan Sayyidina pun tak ada masalah. Tak ada gaduh bab tu. Kita gaduh ni masalah Sayyidina, tak Sayyidina, Sayyidina, tak Sayyidina. Last sekali tak selawat terus. Yang tu lebih besar kerosakan dia. Maka kita jangan bahas bab tu. Ada orang dia diajak oleh guru-guru dia untuk selawat tanpa Sayyidina, teruskan. Ada orang diajak dengan selawat Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Maulana Muhammad, silakan. Pasal apa kita sebut Sayyidina? Sebab kita menghormati Nabi Muhammad dengan Tuan Muhammad, Tuan kami Muhammad. Ustaz Cak Ayam mai pun kuliah subuh, first time mai pengurusi dia nak address ustaz tu, dia mana abang, pagi ni kita ada seorang ustaz. Ustaz ni best punya ustaz sempoi, nama dia Muhammad Firdaus. Tak abang terus lagu tu. Dia abang, pagi ni kita didatangi oleh seorang ustaz Al-Fadil, Al-Muqarram, Al-Ustaz, Al-Syekh. Tu baru Ustaz Cak Ayam. Baru Ustaz Cak Ayam. Bubuh gelaran yang panjang. Al-Hajj pula ada belakang. Bubuh Al-Hajj di belakang. Pasal kita nak memuliakan dia. Dia minta ke suruh kita bubuh gelaran panjang-panjang tu? Dia tak minta pun. Bukan dia kata kalau tuan-tuan nak panggil saya ceramah, tuan-tuan kena bubuh semua gelaran saya ni di depan. Tu baru sini lah. Kalau duduk di Indonesia lagi sakan. Kalau duduk di Indonesia belakang tu kena bubuh gelaran. Kalau ijazah kena buat LC. Kalau master kena buat MA. Kalau PhD kena buat belakang PhD. Lepas tu belum kira lagi kalau ikut hipnoterapi punya kursus kena buat HP berapa lah pula. Kalau ikut certified trainer, saya belajar di Indonesia certified trainer, saya kena bubuh di belakang tu CT. Lepas tu next sikit satu step, certified master trainer, kena buat CMT pula belakang. Tu manusia. Kalau di Indonesia dia amalkan dengan cara macam tu lah. Buh satu ustaz tu kalau nak buh dalam poster nama dia memang jam lah. Semua gelaran dia tipu di belakang. CT, CMT, HPO, yang tu yang ni doktor falsafah, doktor perubatan, doktor tu
segala maknika dia bubuh di belakang. Tu baru manusia biasa. Manusia biasa. Nabi Muhammad manusia luar biasa. Jadi apa salah kalau kita memanggil Nabi Muhammad dengan Sayyidina Muhammad, kan? Sebagai tanda kita hormat kepada Nabi. Adakah Nabi habang kat kita suruh hang kena wajib panggil aku Sayyidina? Nabi tak habang. Lagu tu pasal Nabi adalah seorang manusia yang tawaduk, kan? Nabi manusia yang tawaduk. Nabi tak suruh kita buat macam tu. Tapi kita sendiri yang nak sebut atas anjuran para alim ulama, kan? Maka tidak ada salahnya kalau kita berselawat dengan menyebut dengan perkataan Sayyidina. Dia kata apa di sini? Berselawat bukan sahaja dalam solat, bahkan di luar solat juga, kerana Allah Ta'ala dan para malaikatnya juga telah berbuat demikian, kan? Dia kata apa? Orang yang beriman ni paling-paling tak kita akan berselawat di dalam solat kita, kan? Kita akan kok mana pun tiap-tiap hari mesti ada selawat dalam sembahyang. Tapi jangan hanya harap kepada selawat yang ada di dalam sembahyang tu saja, kan? Sebab selawat tu yang nak bagi syafaat kepada kita. Ada satu peristiwa yang berlaku ketika mana seorang lelaki, dia bila mana dia bertawaf, dia tawaf di keliling Kaabah. Tawaf dia tu sangat perlahan. Satu tapak, satu tapak, satu tapak, satu tapak, satu tapak, satu tapak. Dan ketika mana dia bertawaf, dia bertemu dengan Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak pun tanya kat dia, "Kenapa yang hang tawaf slow sangat?" Dia kata, "Aku ketika mana sedang tawaf, setiap langkah kaki aku tu, aku langkah satu langkah, aku selawat. Aku langkah satu langkah, aku selawat. Aku langkah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Maka Abdullah bin Mubarak pun tanya dia, "Kenapa yang kamu lakukan sedemikian rupa?" Dia kata, "Baru-baru ni masa aku nak main buat haji, aku main dengan bapa aku. Kami naik kapal laut. Bila tengah perjalanan, bapa aku kena satu sakit yang agak berat dan mati dalam perjalanan. Bila dia mati dia tu dalam keadaan su'ul khatimah. Dia mati dalam keadaan yang buruk, kan? Dia mati pada hari tu, digelapkan wajah dia, kulit dia jadi gelap. Sebab tu orang yang kuat beribadah, walaupun kalau kulit dia gelap, maka muka dia akan bercahaya, kan? Bukan mesti pakai fair and lovely, kan? Sebab dia rajin beribadah, kan? Duduk di Mekah tengok kadang-kadang yang main negro, kira saya cerah lagi, kan? Kan? Saya kira cerah lagi, ya. Negro yang main ni, muka dia kulitnya gelap, tapi tuan-tuan tengok muka dia, ya Allah ya Rabbi, jernih sungguh. Walaupun kulit ni kira pungkak kuali cerah ni, kan? Dia punya kulit gelap sungguh, tapi dengan ibadah yang dia buat tu, kita tengok muka dia nurun ala nur, kan? Kita tengok dia rasa sejuk ya mata tengok dia, kan? Jadi orang yang buat ibadah walaupun kulit dia gelap, maka Allah akan jernihkan muka dia, Allah akan jadikan muka dia bersih, bercahaya. Maka kawan ni dia mati dalam keadaan kulit dia gelap. Maka si anak tadi tu pun, dia pun susah hati, macam mana lah nak abang kat orang kata bapak aku mati, tengok mati pun teruk. Maka malam tu dia tidur di atas kapal tu. Maka dia bermimpi, dalam mimpi dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok Rasulullah mai dekat bapak ni. Rasulullah masuk di tempat jenazah tu, Rasulullah sapu wajah bapak ni, yang asalnya tadi kulit dia gelap akibat dosa yang begitu banyak. Maka Nabi sapu muka bapak dia tu, maka kulit yang tadi gelap tu jadi cerah. Maka dalam mimpi tu anak ni tanya, "Siapakah kamu?" Maka Nabi berkata, "Inni Rasulullah, aku Rasulullah, aku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kan, "Kenapa kamu datang kemari?" Dalam mimpi lah duk cerita, kan? Maka Nabi kata, "Walaupun bapa kamu ni satu orang yang banyak dosanya, banyak melakukan kemaksiatan di atas kehidupannya, tapi disebabkan tiap-tiap malam dia tidur, dia tak pernah lupa untuk berselawat kepada aku, maka aku memberi syafaat kepada dirinya, aku memberi pertolongan kepada dirinya, mudah-mudahan menjadi keselamatan buat dia di akhirat nanti." Kan? Maka kata dengan kawan ni, "Bila aku mimpi peristiwa tu pada malam tersebut, maka sejak daripada hari tu sampai ke hari ni, sehingga aku berjalan, aku tidak akan berjalan melainkan dengan satu langkah
aku tidak akan lupa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini satu kisah yang masyhur yang diceritakan oleh para ulama di dalam kitab-kitab lah. Jadi kita ni ambil cerita tu sebagai motivasi untuk kita jangan lupa selawat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, bukan maksud kata selawat tadi itu sebagai lesen boleh buat maksiat. Tak apa, buat maksiat biar. Kan, pimai-pimai kalau selawat ke Nabi, Nabi mai bagi syafaat lah. Bukan macam tu, kan? Tetapi ketika mana satu-satu hamba Allah ni kalau dia berselawat dalam masa yang sama dia melakukan kemaksiatan, insya-Allah satu hari selawat itulah yang akan memberi pertolongan pada diri dia untuk dia berhenti daripada kemaksiatan tersebut. Kan, sebab yang tu kayu ukur keimanan kita. Dan dia kata apa lagi? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara." Siapa dalam kalangan umatku yang berselawat sekali ke atas aku, Allah Ta'ala akan menulis 10 kebajikan. Selawat sekali ya, dapat 10. Kaya tak kaya tuan-tuan? Kaya. Ya, selawat sekali dapat 10. Dalam hadis yang lain Nabi kata, siapa yang selawat ke aku 10 kali dapat 100. Siapa yang selawat dekat aku 100 kali, dia dapat pahala kebajikan 1000. Siapa yang selawat ke atas aku 1000 kali sehari, fi kulli yaumin, tiap-tiap hari dia selawat 1000 kali. Tuan-tuan, boleh tuan-tuan selawat 1000 kali. Saya pernah berjumpa dengan satu ulama di Surabaya. Orang tua pergi ziarah, duduk dalam kampung apa pun tak ada kan, rumah pun pasang lilin ya. Main malam-malam pasang lilin, duduk dengan kitab, duduk dengan tasbih ya ulama tu, syekh ni. Ya, pergi ziarah dia. Kebetulan saya sampai pun malam lepas Isyak, saya pergi ziarah dia, rumah gelap sunyi ya. Dia dengan isteri dia yang dah uzur tua. Kan, duduk di rumah kecil ya, dengan lilin, dengan kitab-kitab, dengan tasbih. Saya pergi ziarah dia, saya tanya, "Tuan Syekh, ada apa-apa amalan yang boleh diijazahkan pada saya?" Kita kalau jumpa para ulama, jangan lupa untuk minta amalan yang boleh selamatkan kita. Jangan minta selfie. Kan, orang kita ni minta selfie, amalan tak minta. Kan, jumpa syekh mana kat airport, "Syekh, selfie boleh? Saya update Instagram. Alhamdulillah pagi ni dipertemukan dengan ulama besar." Nah, rugi lah, dah dapat jumpa ulama besar. Waktu tu minta, "Tuan Syekh, ada apa amalan khusus yang boleh diberikan pada saya?" Kan, saya pun minta kat syekh ni, ada tak amalan apa? Dia kata, dalam banyak-banyak amalan, saya anjurkan enta untuk banyak selawat. Saya kata, okey, banyak selawat tu berapa kali? Dia kata, kalau boleh satu hari 100,000 kali. Saya kata, baik aku tak tanya lagi bagus. Yang 100,000 kali dia suruh selawat. Saya kata, fikir nanti hang tak apa, hang duduk saja hang selawat kan, aku macam kerja hari nak kena buat. Jadi ikut kemampuan kita tu lah. Tapi Nabi bagi jaminan, siapa yang selawat kepada Nabi satu hari 1000 kali, maka dia dan juga Nabi SAW tidak akan masuk ke dalam syurga, melainkan kedua-dua bahu itu akan bertemu sebelah-sebelah. Dan bau Nabi dengan bau dia akan beriringan masuk syurga. Maksud kata dia akan masuk dalam syurga menggunakan pintu yang bau dia sebelah-sebelah dengan Nabi SAW. Tu untuk orang yang selawat satu hari 1000 kali. Kan, habis-habis lekeh, "Man shalla alayya wahidatan." Siapa yang selawat ke aku sekali ya, Allah akan bagi dekat dia, Allah akan tulis ke atas dia 10 kebajikan. Oh, besar tuan-tuan. Dalam riwayat yang lain kata, siapa yang selawat kat Nabi sekali, Allah akan bagi kat dia 10 kebaikan, dan Allah akan hilangkan daripada dia 10 keburukan. Kan? Jadi orang yang banyak selawat ni, masya-Allah tabarakallah. Kan, tak mustahil orang yang selawat akan terselamat daripada COVID-19. Tapi yang tu bukan alasan untuk tak mau vaksin. Kan? Kadang-kadang kita ni tak pandai tara mana habis simbang kemas. Kan? Oh, habis anti vaksin ni ejen Yahudi, vaksin ni ejen Dajjal. Dajjal kalau keluar mai dia pun pening kepala dengan kita. Semua bau kepala dia. Ya. Ya, Yahudi baru ni duk bincang-bincang dah tuan-tuan, Yahudi. Saya dapat maklumat baru ni di Israel.
Yahudi duk bincang, ketua-ketua rabai mereka duk pening kepala dengan orang Malaysia kan. Kadang-kadang apa benda tak ada buat keluar ni, semua kita buat atas kepala mereka lah. Hampa pun percaya dengan Syed Abang ni kan. Semua buat tuduh kepala Yahudi, tak ada apa, biarlah para mufti buat keputusan benda tu. Kita tak tahu apa, jangan cakap lagi kan. Ni kita ulas lagi pandai daripada mufti. Mufti pun belum tengok vaksin tu macam mana, kita dah bantai kan. Itu kadang-kadang kesilapan kita kan. Tapi ubat juga, ikhtiar dengan ubat, ikhtiar juga. Tetapi ada juga amalan-amalan yang kita kena jaga supaya Allah bagi kat kita kebaikan-kebaikan dan Allah hilangkan kita daripada keburukan. Dia kata apa? 10 kebajikan berarti 10 ganjaran pahala. Walaupun pahala tidak kelihatan bentuk dan sifatnya, tetapi pahala amat diperlukan oleh seseorang yang beriman di akhirat kelak. Sesiapa yang menghendaki pahala yang banyak dengan cara yang mudah dan tidak memerlukan modal yang banyak, hendaklah berselawat kepada ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia kata apa di sini? Siapa-siapa yang nak pahala yang sangat banyak tapi modal tak banyak. Kan kita pernah sebut di sini, ada ibadah yang modal dia besar, pahala dia besar. Kan? Modal paling besar adalah gadai nyawa. Apa dia ibadah tu? Jihad di jalan Allah. Modal dia besar. Bukan takat belanja duit ya. Bukan takat belanja duit beli senjata perang dengan musuh tau. Tapi kena sampai menggadaikan nyawa kita. Itu modal paling besar. Pahala pun besar tau. Ada ibadah yang kedua, modal besar, pahala juga besar. Apa dia? Dia kena buat ibadah haji, menggunakan tenaga, masa, wang kita untuk buat ibadah haji. Modal besar, pahala besar. Ada kurang sikit daripada situ, modal tak berapa besar sangat kan. Apa dia? Puasa taklah besar sangat kan. Tak payah sampai gadai nyawa, cuma tahan lapar pada subuh main maghrib kan. Saya buka puasa, dia bawa keluar modal besar pula. Untuk apa? Untuk makan kan. Modal nak ibadah tadi tu tak besar, cuma buka puasa tu modal besar sikit lah. Pasal dia cover pada breakfast sampai supper kan. Dia cover semua sekali. Modal dia tak besar kan, tahan lapar kan. Tahan lapar dari subuh sampai maghrib, pahala juga adalah besar. Tetapi ada ibadah yang modal dia kecil, pahala dia besar. Tadi modal besar, pahala tu sangat besar kan. Tapi ada ibadah yang modal dia kecil tapi pahala dia besar. Antaranya Nabi Muhammad, siapa yang baca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, maka pahala dia lebih besar. Maka pahala dia begitu besar di atas mizan Allah subhanallah. Mizan tu berat di atas mizan. Itu modal kecil subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Baca lagu tu Antaranya lagi apa? Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Macam tu ya baca, pahala dapat 10 kali ganda pahala kan. Maka itu dia panggil perniagaan yang kecil modal dia, tetapi membawa pulangan hasil yang sangat besar. Maka kita kalau boleh jangan tinggal. Dia kata apa di sini? Berkata setengah ulama muhaqqiqin rahimahumullahu taala, sekiranya Allah taala berselawat ke atas seorang hamba di sepanjang hayatnya sekali sahaja, nescaya selawat yang satu itu cukup untuk menjadikan mulia lagi terhormat. Ini kan pula dengan 10 selawat yang bakal diterimanya daripada Allah Ta'ala atas setiap selawat yang diucapkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cuba bayangkan, dia kata, kalau kita selawat dekat Nabi, Allah selawat balik kat kita 10 kali. Maksud kata Allah memberi kebajikan, kemuliaan, kehormatan kepada kita 10 kali ganda. Cuba bayangkan, kalaulah sekali saja Allah doa kat kita, kalau sekali saja Allah pulangkan rahmat daripada selawat kita kepada Nabi, agak-agak mulia tak kita tuan-tuan? Kalau sekali pun dah cukup mulia, apatah lagi kalau 10 kali. Apatah lagi kalau 10 kali. Maka dia kata apa di sini? Di belakang ni dia kata, haruslah kita bersyukur di atas ganjaran yang sangat besar dan kurniaan yang tiada tandingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sallu alayya haitsuma kuntum fa inna salatakum tablughuni." Berselawatlah ke atasku di mana sahaja kamu berada,
maka sesungguhnya selawat kamu itu sampai kepadaku. Kan? Sebab tu dalam hadis ni Nabi kata apa? Hendaklah kita ni duduk di mana-mana pun selawat, tak ada masalah. Sambil masak orang perempuan dia boleh selawat. Kan? Duduk sambil duduk masak tu selawat pilah macam mana apa tuan-tuan. Kan? Dia kata ustaz, selawat kalau duduk selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala. Dia kata boring ustaz, saya gulai daging tak jadi gulai daging. Kan? Nyanyi buat lagu-lagu sikit. Kan? Salatullah salamullah, buat lagu yang tu kira style apa? Style kita belah-belah sini kan. Pi Indonesia lagu lain pula. Kan? Pi di Morocco lagu lain pula. Pi di Saudi Arabia lagu lain pula. Kan? Masing-masing ada masing-masing punya cara perbezaan satu-satu tempat dan budaya mengikut lagu masing-masing. Selawat pi ya, yang penting selawat. Ya, yang penting selawat. Kita kadang-kadang Korek banyak tahu, tuan-tuan tahu Korek. Apa tahu tak tahu ni bahasa Penang ni. Kan kita kadang-kadang Korek banyak, cerewet. Ya, cerewet. Kan nak selawat tak boleh selawat macam ni, tak boleh selawat macam tu, tak boleh selawat. Nak selawat kena selawat macam ni saja, kena duduk selawat saja. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli. Dia kena macam tu saja. Tak. Selawat pilah macam mana. Tuan-tuan nak buat lagu pun boleh, tuan-tuan nak buat apa, tapi lagu jangan melampau sangat kan. Hari tu ada orang buat lagu Despacito selawat. Oh, yang tu melampau kan. Pergi buat lagu Despacito, yang tu melampau kan. Ada orang dia ubah lagu Piramli, lagu Piramli, lagu yang kahwin tu, buat selawat kan. Dia masuk pengantin duk masuk tu, depa duk menyanyi apa, direnjis dipilih kan. Tak ada duk renjis apa pun kan. Yang tu bukan adat dan budaya orang Islam kan. Jadi ubah daripada lagu tu, tukar sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Buatlah macam tu. Tak ada siapa nak selawat, tuan-tuan panggil saya pergi selawat. Okey kan, free of charge. Buatlah, ubahlah sikit kan. Yang tu tak ada masalah ya, tapi janganlah pergi ubah sampai buat lagu-lagu yang melampaui batas kan, lagu-lagu yang tak elok tiba-tiba diubah dengan selawat. Kalau orang Indonesia depa memang cekak bab ni kan. Lagu Hindustan depa tukar selawat kan, lagu tu depa tukar selawat ni. Tuan-tuan cari dalam YouTube boleh jumpa kan. Jadi kadang-kadang kita perlu kepada hiburan kan. Bohonglah manusia tak suka pada hiburan kan, sebab yang tu sifat nature kita kan. Maka tidak salahnya kita berhibur selagi mana kita duduk dalam kerangka Islam kan. Maka apa salah kalau kita duduk menyanyi lagu, kadang-kadang nasyid, berselawat kat Nabi. Kadang-kadang ada orang buat kasidah, ada ustaz-ustaz marah, ada kata oh ni semua geng sembah kubur ni kan. Duk ya hanana lah, apa salah sebut ya hanana, tak salah apa kan. Siap dia pilih pula ya banana kan, dia pilih-pilih benda-benda tu. Ya, kita tidak mengatakan itu sebagai selawat, tetapi ketika mana kita baca-baca macam tu, syair-syair yang disusun oleh para ulama, itu dapat membawakan kita kepada kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Habib Munzir Al-Musawwar, seorang ulama besar di Indonesia yang telah wafat, almarhum, satu hari dia akan selawat 5,000 kali. Satu hari 5,000 kali dia selawat. Sekali-sekali dia mengajak tuan-tuan anak murid yang duduk di depan dia, bukan 250 orang, 250,000 orang. Kenapa Allah gerakkan hati manusia untuk mai duduk dalam kuliah dia? Kerana hati dia mencintai satu manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Sebab tu kita hidup dalam kecintaan ni, janganlah cinta yang ikut nafsu. Kita tak mau cinta yang ikut hawa nafsu. Ketika mana Zulaikha bernafsu kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam, maka cinta Nabi Allah Yusuf lari daripada Zulaikha. Tapi ketika mana dia bertaubat kepada Allah, dia mencari cinta Allah,
maka cinta Nabi Allah Yusuf AS patah balik kepada diri dia. Sebab tu kita nak cari cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, maka cintailah Nabi Muhammad dengan banyak berselawat. Kadang-kadang ulama dianjurkan kita, ada apa saja masalah dalam kehidupan kita, banyaklah selawat kepada Nabi SAW, sebab Nabi jamin Allah akan selawat kat kita 10 kali. Makna kata memberi kebajikan kepada kita. Ada seorang perempuan jumpa saya, dia tanya, "Ustaz, saya tak ada jodoh lagi Ustaz." Lah, umur apa? Saya umur baru 14 tahun, tingkatan 2, kepala otak hampir mengaji tu. Kan? Itu kalau 14 tahun. Kan? Tapi kalau dah 41 tahun, kan, saya tak ada jodoh lagi Ustaz. Macam mana saya nak permudahkan jodoh saya? Maka ulama sarankan perbanyakkan berselawat. Mudah-mudahan kamu mendapat cinta Allah. Kerana kamu cinta kepada Rasulullah, maka Allah akan gerakkan hati manusia untuk cintai kamu. Kan? Nah, cari jodoh dengan banyak selawat. Kan? Yang ni memang apa laju di selawat, ha? Betul tak? Betul tak? Okey. Ada orang tanya kita, "Ustaz, kami kahwin dah lama, anak tak ada. Apa nak buat?" Pilah ikhtiar, masuklah jumpa doktor, carilah ubat-ubat. Ikhtiar. Tapi dalam masa yang sama berselawat kepada Nabi SAW, memperbanyakkan selawat. Mana tahu Allah Ta'ala tambah rezeki. Ada orang tanya, "Ustaz, saya berniaga tak untung-untung Ustaz. Apa amalan yang boleh menguntungkan perniagaan saya?" Perbanyakkan selawat kepada Nabi SAW. Ini antara amalan yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai manusia yang memperbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW, dan mudah-mudahan dengan selawat yang kita selawat ni akan memberi kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira cukup takat tu pada pagi ni. Yang baik daripada Allah, kelemahan kekurangan berpunca dari diri saya sendiri. Mohon ampun dan maaf. Kita baca doa sikit. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa'fu 'anna al hisab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allah idfa' 'anna ya Allah minal waba wal bala. Idfa' 'anna ya Allah minal waba wal bala. Idfa' 'anna ya Allah minal waba wal bala wal riba wal zina wal fahsya'i wal munkar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.